wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah puan-puan, tuan-tuan, saudara-saudari, adik-adik sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebagai pengetahuan kita bersama, hari ini kita mempelajari kitab Penawar Hati, iaitu hadis 40. Hari ini kita masuk kepada tajuk ke-24, hadis ke-24 ya. Kalau yang Jawi muka surat 69, Rumi insya-Allah muka surat 68 ya. Jadi sama-sama kita baca hadis tersebut ya. Tajuknya iaitu kerana mulut badan binasa. Maksud kerana mulut ni jadi masalah kerana mulut lah menyebabkan badan kita binasa. Ya. Okey, kita baca hadis ya sama-sama ya, perempuan, tuan-tuan, adik-adik sekalian. Kerana kita baca hadis mendapat pahala ya. Kita baca sama-sama. An Muazin, ikut saya ya. An Muazin radhiyallahu anhu qala. Dia ada titik-titik tu, maksudnya ada hadis lain. Sebelum tu ya, kita ambil yang bab kerana mulut badan binasa, ambil sekerat ni ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amril islamu wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihil jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi. Qala kuffa alaika haza. Qultu ya Rasulullah, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bihi. Faqala sakalatka ummuka wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih ya. Okey, artinya kita tengok arti dia ya. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bila disebut radhiyallahu anhu tu membawa maksud Allah Taala meridai kepada Muaz bin Jabal ni dan dapat masuk syurga Allah tanpa hisab ya. Kerana mereka di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang dapat masuk syurga tanpa dihisab ya.
Dalam sebuah hadis yang panjang, ya, banyak hadis ni maksudnya sebenarnya panjang lagi. Yang dia buat titik-titik atas itu maksudnya ada hadis lain lagi. Kita ambil yang bab kerana mulut badan binasa ni, ya. Okey. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Sukakah engkau wahai Muaz? Sukakah tu maukah kau wahai Muaz? Macam tu, ya. Aku khabarkan tentang asas perkara ini, asas agama Islam. Nabi nak terangkan tentang asas agama Islam. Asas tu perkara-perkara penting, perkara-perkara pokok dia, ya. Dan tiang-tiangnya serta puncaknya. Dalam agama Islam tu ada asas, ada tiang dia, ada puncak dia. Maksudnya, ya. Lalu Muaz menjawab, ya. Baiklah ya Rasulullah. Baik itu maksudnya naklah supaya Rasulullah SAW dapat terangkan, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, asas perkara ini adalah Islam. Kita bersyukur pada Allah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak semua, ya, kerana kita lahir sebagai seorang Islam. Syukur pada Allah. Kalau ibarat kita lahir bukan sebagai Islam, tak tahulah kita sekarang ni macam mana, ya. Tapi oleh kerana kita dah berada dalam agama Islam, ya, mak ayah kita Islam, dah lahir sebagai anak Islam, maka kita hanya beramal ya lagi, ya. Kalau belum Islam, kita mesti dalam keadaan mencari-cari agama yang sebenar. Sekarang kita dah berada dalam agama Islam, maksud kita hanya beramal ya lagi dengan maksudnya ilmu-ilmu agama Islam ni, ya. Asas perkara ini adalah Islam. Jadi Rasulullah kata asas dalam agama tu adalah Islam. Dan tiang-tiangnya adalah sembahyang. Sebab itulah bila orang yang mengerjakan solat tu ibarat dia menegakkan tiang. Ibarat kau nak buat rumah, bila ada tiang, tertegaklah sebuah rumah tu. Tapi kalau nak buat rumah tak ada tiang, ada dinding, ada papan, ada yang lain-lain tapi tak ada tiang, maksudnya tak tertegaklah sebuah rumah tu. Itu juga agama kita Islam. Bila kita solat berarti tertegaklah agama kita tadi. Dan puncaknya adalah jihad. Puncak tu yang teratas sekali, iaitu jihad. Jihad ni antaranya itu sama ada kita berperang. Kalau zaman Rasulullah SAW pergi berperang. Tapi zaman kita ni berjihad dengan melawan hawa nafsu. Mana hawa nafsu kita mengajak kita ke arah kejahatan, ataupun hawa nafsu kita mengajak kita supaya malas. Malas nak sembahyang, malas nak beribadah. Jadi kita kena berjihad. Berjihad tu melawan hawa nafsu kita, insya-Allah. Kemudian baginda SAW bersabda pula, Nabi kata lagi, sukakah aku khabarkan kepada engkau punca bagi yang demikian itu semuanya? Suka tak? Nak tak? Wahai Muaz bin Jabal ni, supaya aku bagi tahu bahawa punca bagi tadi ni, bagi asas agama tadi, ya, tiangnya asas agama tadi Islam, tiangnya sembahyang, puncaknya tu jihad, ya. Aku menjawab, Muaz bin Jabal menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nak dengarlah, nak tahu wahai Rasulullah, macam tu, ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya. Nabi pegang lidahnya. Ya, lidah Nabi pegang lidahnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya sambil bersabda. Nabi kata, Nabi pegang lidahnya, lidahnya, ya, sambil bersabda, peliharalah ini baik-baik. Maksudnya kita hidup ni kena jaga lidah kita ni baik-baik. Lidah jahat habislah, ya. Aku bertanya, Muaz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa dari sebab lidah kami? Adakah kami akan masuk neraka disiksa oleh Allah Ta'ala kerana lidah, kerana kesalahan lidah, kesalahan lidah? Lalu Nabi SAW menjawab, ibu engkau kehilangan engkau. Ni Nabi maksudnya apa maksudnya? Dia bagi macam kata apa? Sebagai peneranganlah. Ibu engkau kehilangan engkau. Bukankah ramai nanti orang yang akan disungkurkan
dicampakkan ke dalam neraka adalah kerana berpunca dari mulut mereka sendiri. Maksudnya seorang ibu tu boleh hilang anak dia sebab apa? Kerana lidah ibu tadi. Ya. Anak boleh dicampak. Seseorang tu boleh dicampakkan dalam neraka kerana apa? Kerana lidah. Kesalahan lidah dia, ya. Contohnya seperti macam kalau kata sesebuah negara tu berlaku peperangan kerana lidah juga. Lidah ketua pemimpin silap cakap, maka boleh menyebabkan peperangan. Jadi kena jagalah hati-hati, ya, supaya tak ada musuh. Bila lidah silap cakap, ya, datanglah musuh. Musuhnya tu yang kita takut. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ni hadis sahih, ya. Okey, keterangan. Saya akan terangkan sambil-sambil, ya. Lidah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada manusia. Kita lahir-lahir tengok dah ada lidah dah. Anugerah Allah. Jarang kita kedengaran orang tu lahir, orang yang seorang ibu melahirkan anak tanpa lidah. Jarang lagi, tak bisa dengar lagi, ya. Jadi kalau kita faham bahawa lidah ini adalah anugerah pemberian Allah yang sangat besar pada kita. Jadi kita kena bersyukur lah. Syukur pada Allah aku ada lidah. Bila ada lidah senanglah nak bercakap, ya. Tak cacat dan sebagainya, ya. Kalau tak ada lidah macam mana? Nak cakap pun tak boleh, kan? Jadi dia kata lidah merupakan anugerah Allah SWT yang besar kepada manusia. Ia walaupun kecil tetapi peranannya sangat besar sekali. Lidah dalam mulut ni nampak kecil, ya. Ya, tapi peranannya sangat besar. Peranan tu maksud tugas dia tadi, kerja dia tadi, ya, sangat besar dia tadi. Lidahlah yang menentukan zahir keimanan seseorang atau kekufurannya. Lidah ni silap cakap, boleh rosak akidah. Contohnya dia kata Quran tu lapuk, ajaran Islam ni ibaratnya tak maju, ya. Benda-benda yang macam tu boleh keluar daripada agama Islam kerana kesalahan lidah. Kan rosak Islam tu, rosak akidah tu dengan 3 perkara yang kita belajar dulu. Iaitu pertama, qasad di hati, niat di hati. Dia duduk dalam Islam tapi dia merasakan tak seronok dalam Islam. Dia rasa duduk dalam Islam ni tak seronok, tak mau, rasa tak ni, dia tak suka dalam Islam. Jadi itu dalam hati orang tak tahu. Sebab dalam hati dia, ya. Tapi kalau di lidah, orang kedengaran. Kalau dia kata Quran, ajaran Quran tu lapuk, contoh dia, ya. Maka kedengaran macam tu, tahulah bahawa lidah dia tadi telah menyebabkan dia rosak iman, boleh jatuh daripada agama Islam, ya. Ya, tu yang kita takut, ya. Jadi jaga lidah kita dengan baik supaya cakap pun maksud jangan sebarangan, ya. Jadi dia kata lidahlah yang menentukan zahir keimanan. Kalau orang tu cakap baik-baik, ya, nampaklah orang tu beriman, ya. Tapi kalau cakap yang tak bagus, dia kata lidahlah yang menentukan zahir keimanan seseorang atau kekufuran. Cakap tak bagus, kufur, melambangkan dia ni seorang yang tak bagus. Kalau dia cakap tadi Quran, ajaran Islam ni tak majulah apa semua tadi, tu maksud menampakkan bahawa jatuhlah dia daripada agama Islam, keluar daripada agama Islam sebab dengan lidah tadi, ya. Jadi lidah ni membayang. Setengah orang kata saya dia tu baik, cuma cakap dia macam tu, ya, percakapan dia begitu, tapi sebenarnya hati dia baik. Sebenarnya tidak. Hati ni baik tak baik dilihat daripada lidah. Lidah cakap yang baik, maksud hati pun baik. Lidah cakap yang tak baik, berarti hati tak baik, ya. Yang kata dia tu cakap dia macam kasar, tapi hati dia baik, tidak, ya, tidak, ya. Macam buah lah kita tengok, ya. Kalau buah tu kadang tu kulit dia tu busuk, berarti dalam dia pun ada problem. Tapi kalau buah tu kulit dia nampak cantik, insya-Allah dalam dia okey. Hati kita punya tu daripada lidah tu melambangkan seseorang tu, sama ada dia beriman ataupun dia tu kufur, ya. Dan lidah pula memiliki sasaran. Lidah ada sasaran.
dan peranan yang tidak terbatas banyaknya. Lidah ni boleh pergi merata, boleh cakap, boleh menyakitkan hati orang, boleh macam-macam ya. Peranan dia tadi tidak terbatas banyaknya. Lidah tidak banyak berhajat kepada usaha dan keletihan dalam menjalankan tugasnya. Lidah ni tak macam anggota yang lain. Dia maksudnya kalau nak cakap gerak ya. Tak nampak letih. Ya. Tapi kalau suruh berzikir berletih. Tapi kalau kadang tu nak cakap benda yang boleh bawa kepada maksiat tak letih. Tak boleh kan? Jadi lidah tidak banyak berhajat kepada usaha dan keletihan dalam menjalankan tugasnya. Lidah ni mudah. Pagi-pagi ni kita dah mula dengan lidah. Dah bangun tidur, kita baca doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampai bangun tu, lidah ni mula dah berkata-kata. Kejut anak bangun solat subuh ya. Macam-macam lah. Lidah dah mula bercakap dah bangun pagi. Jadi dia kata lidah ni maksudnya dia tidak letih macam anggota lain ya. Yang diperlukan hanyalah pergerakan bibir. Nak cakap tu gerak bibir. Lidah tadi bergerak, bibir pun bergerak. Jadi sebab tu lidah ni nak bercakap dia tak letih. Ya. Dan tekanan suara saja. Bila lidah kita bergerak, bibir kita bergerak, keluarlah suara. Ya. Itu percakapan ya. Berlainan dengan anggota lain seperti kaki dan tangan yang banyak berhajat kepada tenaga untuk menggunakannya. Kalau kaki kena bangun, berdiri, berjalan. Kalau tangan kena gerak banyak kan. Jadi dia kata kalau lidah dia tak banyak maksud keletihan. Kalau kaki, tangan apa semua tadi banyak kena usaha, maksudnya banyak letih ya nak gunakannya. Dan berlainan pula dengan mata yang hanya terhad kegunaannya untuk melihat. Mata ni untuk melihatnya ya. Dan telinga yang hanya terhad untuk mendengar sahaja. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar saja. Tapi lidah ni dia bergerak ya, bercakap lah ya. Oleh itu lidah terlalu susah untuk dikawal. Sebab itulah kita takut ya. Lidah payah nak kawal. Sebab itulah bila kita ni mengaji, maksudnya faham ilmu, insya-Allah kita dapat kawal lidah kita dengan baik ya. Nak cakap tu fikir dulu, aku cakap ni benda ni boleh menyakitkan hati orang ke tak? Benda yang aku cakap ni baik ke tak baik? Kalau tak baik jangan cakap. Yang baik okey cakap ya. Jadi dia kata oleh itu lidah terlalu susah untuk dikawal atau dihadkan penggunaannya kerana ia mempunyai ruang yang sangat luas sekali, sama ada untuk memperkatakan perkara yang baik atau perkara yang buruk. Lidah ni gerak. Sebab tu bila kita nak mati ni Allah Ta'ala ambil dulu, tarik dulu lidah kita ke dalam. Selalu kita pergi ziarah orang nazak nak mati tu kan, kita tengok lidah dia nak berkata-kata dah kita tak faham dah. Lidah ditarik ke dalam. Jadi dia cakap pun kita tak faham. Kita suara telinga kita, tak mulutnya apa dia kata. Kadang tu dia kata dahaga. Tapi kita tak faham. Ya. Sebab apa? Sebab lidah ni waktu hidup ni maksud banyak sangat bercakap. Kalau cakap baik tak apa, cakap yang tak baik tu, yang na'udzubillah. Sebab itulah Allah Ta'ala tarik. Maksudnya nikmat lidah ni ketika orang yang nak mati tu, nazak tu, tak boleh cakap dah. Kita ajar mengucap la ilaha illallah. Nampak gerak-gerak sikit lidah dia tu, okey dah tu. Ya. Kalau tak bunyi pun maksudnya kita berharap mudah-mudahan dia dapat mengucap tadi dalam hati dia. Tapi jangan lupa kita talqinkan juga dia dengan kalimah la ilaha illallah. Ya, bagi orang nak mati tu kan. Jadi lidah ni dia kata boleh cakap perkara baik, boleh juga cakap perkara buruk. Sebab tu kita kena kontrol dia. Bagi orang yang beriman, dia jaga lidah dengan baik. Bagi orang tak beriman, dia cakap orang tak ikut suka. Ikut suka hati je lah nak cakap, nak kata apa.
Jadi itulah kadang-kadang mencetuskan permusuhan, pergaduhan, tak ada seteru, dapat seteru, ya, dan sebagainya. Kita teruskan lagi. Dan lidah tidak akan dapat dikawal kecuali hanya dengan kekuatan iman. Orang yang beriman, orang yang rajin pergi majlis ilmu, berbeza dengan orang yang tak mengaji, orang yang tidak pergi ke majlis ilmu. Orang yang rajin untuk ilmu, dia akan jaga lidahnya dengan baik, dia kawal lidahnya dengan baik kerana dia tahu dosa, ya. Tapi orang yang tak menuntut ilmu, yang tak ada ilmu, yang kekurangan iman dan sebagainya, sebab itulah dia cakap tak ada dah nak tapih-tapih, pakai hentam saja. Tak kira orang tu sakit hati ke, kecil hati ke, ya, macam-macam, ya. Jadi dia kata lidah tidak akan dapat dikawal kecuali hanya dengan kekuatan iman yang ada di dalam dada. Iman kita duduk dalam dada, ya. Bila ada iman, cakap pun dikawal, cakap pun jaga. Maksudnya jangan menyakitkan hati orang. Maka kalau seseorang membiarkan lidahnya bercakap bebas, ni habislah. Lidah nak kata apa kata, dia tak fikir baik buruk, ada tak boleh menyentuh perasaan seseorang, habislah, ya. Jadi dia bercakap bebas, habislah, ya. Syaitan pasti menggunakannya untuk bercakap dengan kemaksiatan dan kekufuran. Tak jaga lidah, ikut bebas nak cakap, maka syaitan akan pandu dia ke arah bercakap benda yang maksiat dan boleh bawa kepada kekufuran. Kekufuran itu boleh merosakkan akidah. Akhir zaman ni kita takut, ya. Orang tu nama dia Islam lagi, tapi oleh kerana lidah tadi tak dijaga, cakap sebarangan, boleh merosakkan akidah, boleh terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillah. Duk sangka dalam Islam ni rupa-rupa dah keluar agama Islam. Sebab apa? Percakapan tadi yang saya kata tadi, disebut ajaran Quran adalah lampu, tak boleh, ya. Pakai tudung ni masuk zaman kolot, tak boleh, ya. Semua tu adalah hukum hakam yang tercatat dalam Al-Quran. Bila kita petikaikan atau kita memperkecil-kecilkan, kita boleh jatuh pada agama Islam, keluar pada agama Islam. Na'udzubillah. Jaga lidah dengan baik, ya. Orang Islam masih belum menjadi kafir kalau hanya memakan riba. Saya baca dulu, nanti saya terang kemudian, ya. Jadi dalam kitab ni dia kata orang Islam tu walau dia makan riba, dia belum jatuh jadi kafir lagi. Riba ni apa dia? Maksud kecoh orang dalam jual beli, ya. Riba maksudnya sebelah pihak untung, sebelah pihak rugi. Contoh penjual jual barang, harga dia, contoh kalau kata jual beras ke, gula ke, harga dia sekilo, contoh kata gula RM2.80 lebih kurang macam itulah, ya. Tapi timbangan dia tadi tak cukup. Jadi pihak yang jual tadi dia untung, pihak yang beli tadi rugi, sebab dia dapat beras ataupun dia dapat gula tadi dalam sukatan ataupun timbangan yang tak cukup sekilo. Jadi yang jual untunglah, ya. Tu sebut riba. Riba ni maksudnya ada sebelah pihak untung, sebelah pihak rugi, ya. Ataupun kecoh orang, ya. Makan hak orang dan sebagainya. Jadi dia kata orang Islam masih belum menjadi kafir kalau hanya memakan harta riba. Ia hanya telah melakukan dosa besar, belum kafir lagi. Walau dia tikam nombor ekor ke apa pun, dapat hasil dia makan, dia tak dikategorikan maksud jadi kafir ataupun keluar pada agama Islam. Kenapa? Kerana maksudnya dia masih lagi lidah dia tadi dijaga, ya. Maksud tak mengeluarkan perkataan yang boleh menyebabkan batalnya iman. Tapi dia melakukan dosa besar. Kerana makan riba tu adalah antara dosa-dosa besar. Kalau tikam nombor ekor tu pun adalah makan secara rezeki yang tak halal, dosa, ya. Tetapi ia telah menjadi kafir dan terkeluar dari agama Islam apabila ia mengatakan bahawa harta riba itu adalah halal, walaupun ia sendiri tidak terlibat dalam memakan harta riba tersebut. Dengan perkataan dia maksudnya menghalalkan yang haram, keluar pada agama Islam.
Itu ya. Akidah kita kena jaga. Dia tak, contohnya seorang ni dia mengatakan harta riba itu halal. Ya. Walaupun dia tu tak terlibat dengan riba, tapi dia menghukumkan halal. Bila dia hukumkan halal, automatik dia terkeluar pada agama Islam. Yang kes yang pertama tadi, dia terlibat dengan riba. Dia makan harta riba, tapi dia tak katalah halal ke haram, dia diam je. Ya. Dia masih lagi dalam agama Islam, tapi dia berdosa besar. Yang kes yang kedua pula, dia mengatakan bahawa riba tu halal. Dia menghalalkan hukum. Sedangkan hukum tu haram. Maka riba tu haram, dia kata halal. Bila dia kata halal, automatik terkeluar pada agama Islam. Itulah kita ni jaga perkataannya, takut tambah akhir zaman ni ya. Takut orang menghalalkan yang haram. Tak boleh ya. Ini semuanya adalah padah yang diakibatkan oleh lidah yang tidak bertulang itu. Lidah tak bertulang, dia bergerak-gerak ikut suka, nak kata apa kata. Ya. Kata pun kena jaga-jaga. Silap berkata boleh keluar agama Islam. Alhamdulillah. Menghalalkan yang haram. Hukum tu haram, dia kata halal. Maka keluar pada agama Islam ya. Lidah juga cukup mudah untuk menaburkan fitnah. Kita takut ni lidah ni. Pada lidah boleh tabur fitnah. Akhir zaman tengok fitnah. Zaman akhir zaman ni sebut zaman fitnah. Kadang kita ragu-ragu. Boleh percaya kan atau tak boleh percaya maklumat ni ya. Sebab apa? Zaman fitnah ni. Masya-Allah. Muka orang pun dia boleh edit badan orang lain. Diletak kat muka orang lain. Masya-Allah. Ya. Berbagai tuduhan tu adalah fitnah ya. Ya. Jadi kata lidah mudah untuk menaburkan fitnah. Kita na'udzubillah. Jangan kita fitnah ya, terlibat dalam fitnah. Sekarang apa? Fitnah itu lebih dahsyat daripada dosanya membunuh. Fitnah itu asyad minal qatl. Maksudnya ya. Fitnah itu lebih dahsyat dosa dia daripada membunuh. Kalau bunuh kita ambil pisau ke, ambil pistol ke, kita tembak orang tu atau tikam orang tu mati terus. Tapi kalau fitnah ni bahaya dia, tu dia habis maruh-maruh tercemar habis ya. Lagi teruk daripada membunuh ya. Lagi sekiranya lidah itu maksudnya digunakan lidah juga cukup mudah untuk menaburkan fitnah iaitu dan juga mengumpat. Mengumpat sehari semalam tu kadang-kadang ada juga kita mengumpat orang. Tapi kena kurang-kurangkan atau jarang-jarangkan atau kau boleh elakkan terus. Ya. Tapi jangan sehari semalam tu asyik mengumpat orang. Daripada pagi bangun sampai dah sehari malam sepanjang hari itu asyik mengumpat orang, na'udzubillah ya. Dosa lidah ni ya. Tidak diampun oleh Allah Taala dosa mengumpat ni ya. Selagi kita tak jumpa Tuan empunya diri yang kita umpat tu, kita minta maaf. Umpat orang kan senang. Kadang-kadang kita naik kereta, tiba-tiba kereta tu datang motong kita. Kita pun apalah, bodoh lah, apalah. Tu pun dah berdosa tu. Tu atas jalan raya. Lepas tu kita boleh jumpa balik orang tu untuk kita minta maaf. Tak ada lah. Dia pun pusing-pusing masuk sana, masuk sini, hilang. Kita pun tu dia dosa kita tadi. Kita mengumpat orang. Secara secara tak langsung pun ya, secara kita kata tak sengaja, tapi benda tu kena jagalah. Kalau di jalan raya tu jaga lidah kita dengan mengumpat ya. Begitu juga dengan kita bersahabat, jangan mengumpat boleh-bolehnya ya. Lagi lidah juga mudah untuk berbohong, cakap bohong. Na'udzubillah ya. Orang berbohong ni tergolong dalam golongan orang munafik. Na'udzubillah. Jangan cakap bohong ya. Cakap yang benar walaupun ianya pahit ya. Jangan cakap bohong. Latih diri kita jangan cakap bohong. Latih anak-anak kita, didik anak kita, cucu kita, jangan cakap bohong. Nak apa ke, buat salah ke apa, cakap betul. Kalau buat pecah cawan sebiji pun bagi tahu saya buat pecah cawan. Cakap betul-betul. Jangan tak tahu siapa buat. Tu berbohong memang dia. Mengaku tak apa. Cawan kalau pecah kita boleh beli lagi. Tak ada salah, tapi jangan cakap bohong ya. Atau mengejek-ngejek orang.
ngejek orang tak boleh ya. Tambah yang orang tu cacat dan kita ejek dia tak boleh ya. Macam-macam lah dalam zaman ni orang ngejek orang ya. Tak boleh. Zaman sekarang orang nak mengumpat bukannya guna mulut saja, termasuklah jari. Nampak? Guna handphone, tekan WhatsApp atau kat orang, mengumpat orang dengan jari. Ya. Zaman dulu kita mengumpat dengan lidah, sekarang dengan jari pun mengumpat juga ya. Okey. Lagi mengejek orang dilarang. Budak-budak, kanak-kanak kadang-kadang suka mengejek-ngejek kawan. Kita kena larang, tak boleh mengejek. Tambah lagi, mengejek sebut nama mak ayah dilarang dalam Islam, tak boleh ya. Okey. Bertengkar lidah ni. Lidah mudah bertengkar. Nak menang saja. Na'udzubillah. Orang yang suka bertengkar tu dia tergolong dalam golongan orang munafik yang ada masalah pada imannya ya. Itu kita takut ya. Jadi jangan kita bertengkar. Ada masalah apa, bincang elok-elok, bukan bertengkar. Gitu juga suami isteri dalam mesyuarat ya. Kita dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Namun kita apa-apa tak kenal, kita berbincang dengan baik, bukannya bertengkar. Bertengkar tidak menyelesaikan masalah. Ada yang nak menang, ada pula yang sampai nak keluar orat leher ni, bertengkar ya. Dan sebagainya. Jadi lidah ni kita gunalah untuk kebaikan. Jangan guna untuk maksiat ya. Okey, saya baca dulu nanti saya akan terang lagi ya. Dan yang lebih mudah adalah bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah. Apa cakap perkara tak faedah ni? Iaitu lagha. Disebut lagha dalam bahasa Arab, iaitu maksud sia-sia. Lidah kalau cakap sia-sia contohnya kita jumpa adik-beradik kita ramai-ramai. Ni dah boleh rentas negeri, boleh balik kampung ni, balik tu bersembang lah adik-beradik. Sembang malam tu sampai tidur pukul 2 pagi, 3 pagi. Bancuh kopi lagi. Minum kopi mata cerah, sembang lagi. Sembang benda-benda yang macam mana? Bukannya ilmiah, bukan benda-benda ilmu yang mendatangkan ilmu. Sembang pasal masak apalah. Berapa hari lepas aku masak sekian-sekian, anakku suka lah. Anakku pergi manalah, pergi melancong ke apa. Sembang-sembang itu disebut lara. Lara tu sia-sia, tak dapat pahala pun. Tapi dia tak mendatangkan dosa sekiranya dia tidak mengumpat orang. Tapi kadang-kadang dah cakap banyak, terlajak, termumpat orang, dah jadi dosa. Jadi lara pun jangan, dosa pun jangan. Maksud cakap lara tu yang sia-sia tapi tak ada dosa. Contoh dia cerita dia masak-masak apalah, macam-macam lah untuk keluarga dia apa semua. Tu maksudnya lara, disebut lara. Tak mendatangkan faedah apa-apa. Tapi dalam bercakap tu ada pula mengumpat orang, dah jadi dosa. Tu dilarang ya. Kita jumpa adik-beradik pun sembang-sembang biasa, sembang ilmiah tak apa. Kita tentang pengajian ke apa kan. Jadi bab ilmiah tak apa. Tapi kalau tak ilmiah lebih baik tidur lah. Buat-apa tidur sampai pukul 2 pagi, 3 pagi. Punya nak sembang punya pasal. Sedangkan percakapan kita itu adalah yang sia-sia ya. Tidur elok-elok, tidur tepat waktu dia pukul 11 malam mungkin kita tidur. Esok boleh bangun sembahyang subuh awal. Boleh berjamaah ramai-ramai dengan keluarga. Ni malam tadi tidur lambat 2, 3 pagi sembang. Esok pagi subuh nak bangun sembahyang pun dah mata tak kat celik dah. Silap-silap jadi subuh gajah. Sembahyang lambat subuh gajah. Matahari terbit dah baru nak sembahyang subuh. Itu nama dia subuh gajah. Hari-hari sembahyang subuh gajah, lama-lama jadi gajah. Subuh gajah tu matahari dah terbit. Baru nak sembahyang subuh. Tapi niat qada. Kenapa? Kerana malam tadi tidur lambat. Kita bila tidur lambat memanglah nak bangun subuh lihat ya. Jadi dia kata dan lebih mudah adalah bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah lidah kita ni. Oleh kerana itu, lidah perlu dikekang dan jangan dibiarkan bercakap mengikut kemahuan. Jaga lidah kita ni. Ya, orang suka, masyarakat suka, kawan suka, jiran suka kalau kita cakap, jaga lidah. Cakap elok-elok, keluarkan perkataan yang baik-baik. Dia dengar pun tak sakit hati, tak terguris perasaan. Tapi kalau keluar perkataan yang pedas-pedas, yang boleh mengguris perasaan sahabat kita ke, jiran kita ke, masyarakat ke, ya, maka orang pun tak mau mendekati orang tersebut. Tak suka lah. Dia tu kalau cakap lah, ya Allah, asyik nak midah orang lah. Tu kita takut ya. Okey.
buatlah pertimbangan terlebih dahulu terhadap perkataan yang hendak diucapkan. Sebelum nak sebut tu, fikir dulu. Aku cakap ni elok ke tak elok? Bagus ke tak bagus? Kalau bagus, okey cakap. Kalau rasa tak bagus, tak payah cakap lah. Cakap yang boleh bawa orang bergaduh, tak payah. Menyampai-nyampai, mengadu domba, tak boleh ya. Fikirlah terlebih dahulu apa-apa yang mahu dituturkan. Sebelum nak cakap, fikir dulu. Kalau muda-muda dulu mungkin kita kurang ilmu ya, kita cakap lebih kurang kawan ke apa. Tapi dah mai umur macam ni, kita dah ada kesedaran, dah ada ilmu lebih, dah banyak pergi mengaji, faham ilmu ya, tahu dosa, pahala dan sebagainya ya. Maka kita jagalah percakapan kita tadi ya. Maksud hidup kita ni daripada dulu tak apa bagus, kena bertambah, tambah ada peningkatan. Makin bagus, makin bagus, makin bagus. Tak mau dulu bagus, sekarang lagi teruk. Na'udzubillah. Dulu dia ni cakap, jaga perkataan. Sekarang cakap, asyik nak pedih-pedih. Cakap penyakit ke hati orang. Tu na'udzubillah. Tapi kalau dulu dia ni cakap, memanglah tak jagalah percakapan. Ya. Tapi sekarang, dia dah faham ilmu, dia jaga percakapan. Tu yang terbaik ya. Namun pada kenyataan ramai orang yang tidak dapat mengawal lidah, maka oleh kerana itu akan ramai pula orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tak jaga lidah, ramailah masuk neraka. Ya. Bagaimana Rasulullah, maksudnya zaman Rasulullah kata ada seorang perempuan tu, dia rajin ibadah, solat ni hak wajib memang buat dah, hak sunat, puasa wajib buat, puasa sunat buat. Baguslah dari segi ibadah dia ya. Tapi lancang lidah dia. Lancang lidah dengan suami, lancang lidah dengan jiran, maka tak masuk syurga. Nabi kata itulah ahli neraka. Na'udzubillah ya. Kenapa? Neraka tu tempat siksaan, tempat azab. Na'udzubillah. Kita tak naklah kita dimasuk dalam neraka. Kita minta pada Allah, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga-Mu ya Allah ya. Aku takut dengan siksaan neraka-Mu ya Allah. Kita merayu pada Allah. Kita tak mau, Allah Ta'ala tempatkan kita dalam neraka. Neraka bukan tempat yang bagus, bukan tempat yang maksud nikmat. Syurga adalah tempat nikmat ya, tempat yang berehat-rehat, tempat yang baik ya. Kita nak masuk syurga Allah, rindu pada syurga Allah, teringin nak masuk syurga Allah ya. Jadi dia kata, maka oleh kerana itu akan ramai pula orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka akibat dari perbuatan lidahnya yang tidak bertulang itu. Kenapa disebut lidah tak bertulang? Memang buah lidah tak ada tulang. Dia boleh gerak hari-hari, gerak nak kata apa, kata ya. Tapi kalau bagi yang orang beriman tadi, dia nak cakap sesuatu, dia tapih dulu, dia fikir dulu, dia kawal lidah dia ya. Dia fikir antara baik atau tak baik bila dia cakap ya. Okey, dalam kitab ilmu tasawuf ya, ada bab menjaga lidah ya. Dia lidah ni ada kegunaan untuk akhirat, ada kegunaan untuk dunia ya. Dan juga lidah ni ada kebaikan ya, ada juga kemaksiatan ya. Maksiat tu boleh bawa kepada dosa. Jadi atas diri kita lah, kita kena kawal lidah kita. Okey, kita tengok kegunaan lidah. Allah Ta'ala kata kegunaan lidah pada jalan akhirat, untuk akhirat apa dia ya. Lidah ni kalau kita guna untuk akhirat, itu pertamanya untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran tu kena gerak lidah. Macam mana nak gerak lidah tu ya. Baca Al-Quran, guna lidah. Baca, bila baca guna lidah. Baca Quran banyak-banyak. Orang belajar Quran tu tengok nak keluar makhraj huruf, nak sebut huruf, semua dengan menggunakan lidah. Jadi sebab itulah kita guna lidah kita untuk jalan akhirat, untuk ke akhirat ni, untuk kebaikan akhirat, iaitu dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ya, baca Quran. Tu kadang-kadang budak-budak bila kita suruh baca Quran, buat suara pelan, perlahan sangat suara, tak bunyi. Bila menjerit, bila bercakap punya kuat. Tadi kita ustazah suruh mengaji punya perlahan, sekarang bila bercakap punya kuat. Tu salah guna. Dia kena waktu mengaji baca bagi kuat, bagi dengar, supaya senang guru ataupun orang yang mendengar dapat membetulkan sebutan kita.
Ya. Kalau kita baca pelan macam mana orang nak dengar? Macam berbisik tu. Bila seorang mengaji perlahan suara. Tapi kalau bercakap suara kena kuat, tu salah. Ya. Jadi mengaji kena suara kuat supaya senang orang dengar kesalahan sebutan kita boleh dibetulkan. Ya. Tapi kalau perlahan tak tahu nak betul apa ni, tak dengar. Ya. Okey, satu, kegunaan lidah untuk akhirat itu baca Quran. Kedua, baca hadis. Baca hadis Nabi mendapat pahala. Baca Quran dapat pahala, baca hadis Nabi dapat pahala. Jadi baca hadis. Bagaimana kita faham Imam Malik, ya. Imam Malik nak baca Quran, Imam Malik nak baca hadis Nabi, beliau akan mandi dulu, bersihkan badan. Mandi. Lepas mandi tadi wuduk dulu. Lepas wuduk tadi pakai pakaian yang bersih. Macam kita pergi jalan tu lah. Pakai pakaian yang cantik-cantik, lawa-lawa, kemah. Kemudian beliau akan sikat janggut dulu. Imam Malik, ya. Lepas sikat janggut, barulah nak baca hadis Nabi. Tu dia memuliakan hadis Nabi, ya. Kita ni kadang-kadang baca hadis, baca lah, tapi kita tak ambil wudu, kita tidak sebegitu. Sebaik-baiknya macam tu juga lah, ya. Sebab kita memuliakan hadis Nabi, kena wudu dulu, pakai cantik-cantik, berwangi-wangian dulu. Imam Malik pakai wangi-wangian macam nak sembahyang Jumaat tu. Lepas tu baru pegang hadis, baru baca hadis Nabi, ya. Tu baca hadis dapat pahala. Sebab itulah bila pengajian hadis saya ajak sama-sama kita baca. Biarlah sama-sama kita dapat pahala. Pandai baca hadis. Baca hadis bukan macam baca Quran, dia berlain sikit. Ya. Baca Quran macam lain, baca hadis lain sikit. Tapi itulah, bila kita baca sama-sama kita dapat pahala. Lagi yang ketiganya kegunaan lidah untuk akhirat, iaitu berzikir. Banyak zikir. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Macamlah zikir kita, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bacalah, tu sebut zikir. Guna lidah untuk zikir, zikrullah, ya. Banyak zikrullah. Hati akan jadi bersih, hati akan ada nur, pancaran nur, ya. Okey, yang keempatnya lagi kegunaan lidah kita untuk apa? Untuk mengajar orang. Ya, kalau yang pandai baca Quran tu mengajar orang, ataupun inilah kita pengajian-pengajian macam ni, kita mengajar orang. Tak apalah, untuk kebaikan. Sama-sama yang mendengar dapat pahala, yang memberi penerangan pun dapat pahala. Sama-sama kita, ya. Kita disebut bersekutu. Bersekutu tu orang yang mendengar pengajian dapat pahala, orang yang menyampaikan pun dapat pahala. Sama, satu geng, ya. Lagi ajak orang kepada makruf, larang orang kepada mungkar, perkara maksiat. Ajak orang, jomlah kita pergi pengajian, jomlah kita pergi sambutan Maulid Rasul di masjid malam ni sekian-sekian. Kita ajak orang, dapat pahala. Dan kita larang orang pada maksiat ataupun kemungkaran. Yang mana orang yang kita lihat dengan pakaian dia masih mendedah aurat, kita bagi tahu tu. Kamu pakai tudung dah cantik, dah bagus dah. Pakailah baju, t-shirt tu tangan panjang. Kenapa? Untuk menutup aurat. Tapi kalau pakai baju t-shirt tangan pendek, masih tidak melengkapi. Tutup aurat tak lengkap lagi, kan? Jadi kita ajak orang arah kebaikan, ya. Larang orang arah maksiat, mendapat pahala. Lagi, keenamnya, damaikan orang bergaduh. Suami isteri bergaduh, kita bila ada suami isteri bergaduh, bila dia datang untuk mengadu ataupun minta nasihat, kita damaikan. Kita cari macam mana jalan untuk mendamaikan. Ataupun maksudnya ada di antara kita perempuan sama perempuan tu bergaduh. Macam mana kita nak damaikan? Kita bagilah nasihat yang terbaik. Kalau kita nak bergaduh, berdosa, putus silaturahim, 3 hari tak bercakap, tak berdoa siapa, tak layak, tak dapat masuk syurga, ya. Tak beriman seseorang tu kalau 3 hari tak bercakap, ya. Jadi maksudnya bila takut pada dosa ni, insya-Allah mereka akan berdamai. Bagi nasihat dengan yang terbaiklah. Jangan pula kita cakap kasar-kasar, mereka akan jadi keras, menjauhkan diri daripada kita. Kita cakap dengan berhikmah ataupun bil hikmah, dengan hikmah cakap dengan baik, ya. Lagi nasihat orang. Tengok kawan tu anak dia tak hantar ke kelas pengajian, tak hantar kepada
belajar Quran, bagi tahu. Hantar anak ngaji Quran. Supaya esok dia pandai Quran. Dia pandai Quran, selamat dunia akhirat. Anak tak pandai Quran, habislah ya. Bila kita sakit nak mati, dia nak baca apa tapi mak dia pun dia tak tahu ya. Tapi kalau kita ni anak kita pandai baca Quran, bila kita sakit nak mati ke apa, anak-anak kita lah akan mengelilingi kita, baca Yasin ya. Baca ayat-ayat suci Quran di tepi telinga kita, maka kita pun maksudnya dalam keadaan itu rasa tenang ya. Ni yang main mengaji tepi kita ni, baca Yasin, kita pun tak kenal siapa. Rupanya orang lain, bukan anak kita. Tapi kalau anak kita, kita rasa ni anak aku kenal ya. Kita pun rasa tenang, insya-Allah ya. Lagi seterusnya lagi, yang ke 9-nya, kita guna lidah kita untuk istighfar. Sehari semalam ni banyak istighfar. Astaghfirullahalazim ya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar panjang sikit ya. Ataupun kita istighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Kita minta ampun pada Allah, pada diri kita dan juga seluruh muslimin muslimat. Pahalanya besar. Sebanyak mana ada orang Islam di muka bumi ni, banyak itulah pahala kita dapat. Kita baca banyak-banyak, kita buka istighfar untuk diri kita saja, kita bagi kepada, minta ampun pada Allah untuk seluruh muslimin muslimat ya. Macam kita berdoa lah, doa untuk diri kita ya, lain. Tapi kalau doa untuk seluruh muslimin muslimat, pahala dah lebih lagi besar ya. Lagi seterusnya lagi, kita banyakkan guna lidah kita untuk berselawat pada Nabi. Kita baru dia sambut Maulid Rasul kan. Jadi kita banyak selawat Nabi. Selawat Nabi banyak-banyak. Bila kita banyak selawat Nabi, itu tanda, salah satu tanda kita cinta kepada Rasulullah, cinta pada Nabi ya. Nabi itu sayang umatnya ya. Nabi sayang umat, sampai nak mati pun, nak wafat pun Nabi dia sebut ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Cinta Nabi pada umat dia punya hebat. Jadi biarlah cinta Nabi pada kita ni berbalas, cinta yang berbalas. Kita balas cinta Nabi dengan banyak selawat pada Nabi ya. Itu saja-saja selawat Nabi. Tambah lagi yang hari Jumaat ya, kita digalakkan supaya banyak selawat Nabi ya. Sallallahu ala Muhammad. Ajak anak cucu selawat ya, ramai-ramai ya. Bagus tu ya. Jadi guna lidah untuk kebaikan ya. Selawat Nabi. Nabi suka umat dia yang suka selawat. Contohnya bila orang sebut Nabi Muhammad, kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita umat yang tak kedekut untuk selawat pada Nabi. Ada orang yang tak faham bila orang sebut Nabi Muhammad, dia diam. Kena sahut sallallahu alaihi wasallam. Dia selawat atas Nabi, sambut selawat Nabi tadi. Itu tanda kita umat yang tak kedekut untuk selawat pada Nabi ya. Okey. Itu adalah kegunaan kita untuk akhirat. Guna lidah kita untuk akhirat. Banyak lagi lah guna untuk akhirat lidah ni ya. Bila bercakap yang baik-baik tu, semuanya untuk akhirat. Tapi kalau yang tak baik tu, na'udzubillah, tu arah maksiat. Kita renungkan baliklah dalam sehari semalam, 24 jam kita ni hidup atas muka bumi ni ya. Ada banyak mana dah aku guna lidahku untuk arah akhirat, untuk kebaikan. Oh, banyak untuk arah kebaikan. Alhamdulillah ya Allah. Teruskanlah aku, tetapkanlah aku begitu. Tapi kalau banyak arah maksiat, na'udzubillah ya Allah. Aku takut ya Allah, jauhkanlah aku daripada maksiat. Sebab apa? Yang suka guna lidah untuk arah maksiat ni kerana hati dia tadi ada masalah. Hati tadi banyak sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik ya. Dengki, bangga diri, tak ikhlas, macam-macam lah. Itu disebut sifat mazmumah. Tapi kalau hati yang baik, sebab tu kena doa Allah, ya Allah bersihkanlah hatiku daripada sifat-sifat mazmumah. Hiasilah hatiku ni dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji ya Allah. Ikhlaskanlah aku dalam melakukan sesuatu amal, satu perbuatan ya, satu kebaikan. Buat apa-apa minta ya Allah, ikhlaskanlah aku supaya
Allah Ta'ala akan nilai, akan bagi ganjaran pahala pada kita. Tapi kalau kita buat sesuatu dengan tak ikhlas, habislah amalan kita tadi tidak dikira sebagai amal, tidak dikira sebagai pahala. Rugi kita ya. Jadi itu untuk kegunaan akhirat. Untuk kegunaan dunia pula, lidah kita ni guna macam mana? Untuk kegunaan dunia, contohnya kita ada jual beli. Bila ada jual beli, bagi orang yang hidup akan ke bumi ni, mereka akan laluilah, maksudnya muamalat, itu jual beli. Bila jual beli kena ada akad. Saya beli barang sebanyak harga. Yang tukang jual kata saya jual barang. Kalau Cina pun sekarang pandai lah. Kata saya beli, dia kata jual. Sudah, selesai masalah ya. Ataupun dia tak jawab. Kita sebut saya beli ya barang, dia tak jawab pun tak apa lah. Kita tadi dah akad lah ya. Tu jual beli, kena akad, kena sebut dengan lidah ya. Lagi sewa menyewa. Sewa rumah, sewa tanah, sewa benda. Sewa ya. Jadi kena juga saya ni duit sewa rumah saya. Saya sekian tadi. Tuan rumah pun sanggup. Saya terima sewa nak dah tu. Ya. Jadi kena ada akad, sewa menyewa, jual beli, pajak, memajak. Dulu pajak tanah kena akad. Akad tu kena sebut. Sebut ya, saya pajak tanah ni dengan sekian-sekian harga yang telah dijanjikan. Dia pun saya terima. Selesai masalah. Begitu juga orang bagi zakat. Kena akad ni. Ni zakat aku yang wajib tahun ini. Ya. Jadi dia pun terima, saya terima zakat. Yalah. Dia kena sebut. Bab zakat kena sebut. Walaupun kadang tu kita bank in, kita masuk duit kepada seseorang tu yang nak bagi zakat, ada sekali kita telefon dia. Ya. Sebut. Itulah zakat aku yang wajib tahun ini. Anak Allah Ta'ala. Dia pun jawab, saya terima zakat. Jalan. Tu ya. Tu jadi maksudnya kena ada akad. Penting dalam Islam ya. Orang nak akad nikah, kena sebut juga. Aku terima nikah tu akad juga. Ya. Guna lidah. Tu kegunaan lidah untuk dunia, untuk kebaikan. Tapi kalau untuk maksiat tu yang dilarang. Itu yang Allah Ta'ala suruh. Kita guna lidah untuk kebaikan, semua jadi baik. Tapi kalau kita guna untuk maksiat, na'udzubillah. Contohnya mengadu domba. Dilarang dalam Islam ya. Orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba ni menghasut orang bagi bergaduh. Dalam kitab tasawuf dijelaskan ya, itu orang yang suka mengadu domba ni, maksudnya Allah Ta'ala marah ya, tak bagi ya orang suka mengadu domba. Contohnya dalam kitab ni ya, dia kata la yadkhulul jannata nammamun. Nabi kata apa? Tidak masuk ke dalam syurga orang yang mengadu domba. Suka mengadu, payahlah, masya-Allah. Anak dia ada bergaduh dengan anak jiran. Suami dia balik kerja tak ada nak duduk lagi, dia dah mula dah mengadu. Suami tadi pula jenis barang punya orang. Tak boleh pergi ambil barang. Pergi rumah jiran tadi, jadi macam-macam masalah. Tu mengadu domba ya. Anak kita pun kadang-kadang balik sekolah mengadu. Mak ayah tadi guru pukul saya, guru cubit saya. Mak ayah ni pun jenis makan hasutan anak sangat. Mulalah datang jumpa guru, marahlah, gaduhlah, maki ke apa. Tu dilarang dalam Islam ya. Tak boleh mengadu domba. Sikit-sikit tu guru pukul sikit-sikit tu ada sebab. Kita kadang-kadang anak balik tanya. Dia bagi tahu lah, contohlah tadi guru pukul, tanya dulu. Guru pukul kamu sebab apa? Mesti ada sebab. Dia kata dia tak buat kerja sekolah. Tu salah kamu. Kita jangan kita menyebelahi dia. Kita salahkan dia. Dan kali dia tak berani nak mengadu. Kalau guru pukul itu ada sebab. Sebab apa? Kamu mengaji, baca tu perlahan sangat, tak bunyi suara, guru marah. Betul ya? Siapa suruh mengaji perlahan? Kalau suara kamu bagi kuat sikit, senang guru nak tegur. Lelah kali dia salah lah. Sebab apa? Sebab bila dia nak mengadu, kita tak menyebelahi dia. Tapi kalau dia mengadu, kita menyebelahi dia, habis lah.
guru tu diserang oleh ibu bapa, adik, ya. Tu yang kita takut. Jadi sebenarnya lidah ni kalau kita guna untuk kebaikan, jadilah dia baik. Tapi kalau kita guna untuk maksiat, habislah, ya. Contohnya kita maki orang, ya, menghasut orang, mengadu domba, lagi apa lagi? Ya. Mengejek-ngejek orang, tak boleh, ya. Tak boleh mengejek orang. Walaupun orang tu cacat sekalipun, jangan ngejek. Kecacatan yang dia ada tu bukan dia nak, tapi Allah bagi, pemberian Allah. Tapi kalau kita ngejek-ngejek, berarti kita mengejek apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada seseorang. Ya, siapalah kita nak mengejek pemberian Allah, ya. Allah Ta'ala anugerah pada seseorang, kita mengejek. Maksudnya kita ibarat macam sombong, ibarat macam kita ni sempurna sangat. Semuanya adalah pemberian Allah, ya. Orang yang cacat tu pun ada di sebaliknya, ada hikmah, ada kebaikannya. Kadang nampak dia cacat anggota, tapi akhlak dia terpuji. Orang yang sempurna ni pun kadang-kadang nampak sempurna, tapi akhlak teruk, perangai teruk, ya. Tu yang kita tak mahu, kan. Jadi sama-samalah kita bila kita baca hadis ni, kita amalkan dalam hidup kita, jaga lidah kita dengan sebaiknya. Kerana apa? Kerana lidah lah, kerana mulut lah iaitu badan binasa. Mulut tu, lidah lah. Lidah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik, maka akan menyebablah pergaduhan dan sebagainya, ya. Jadi untuk mengakhiri, ya, kita punya ada masa 1 minit lagi. Kita nak mengakhiri pengajian kita hari ini. Marilah sama-sama mengaminkan doa. Saya bacakan doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan kafaratul majlis dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Saya minta ampun dan maaf kalau salah percakapan dan sebagainya. Yang baik itu datang pada Allah, yang lemah itu atas kekurangan diri saya. Ya, baik. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.